Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, sebelum kami meneruskan tentang video kami hari ini, saya mewakilkan rakan-rakan yang lain ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Sulaiman yang dikasihi. Kerana apa? Tanpa keizinan Ustaz Sulaiman yang dikasihi, masya-Allah, kami tidak boleh melaksanakan video berkenaan kes jenayah yang terdapat di Malaysia. Jadi, pada hari ini saya dan juga rakan-rakan telah memilih satu kes yang mana sangat-sangat popular, yang sangat terkenal di seluruh Malaysia, iaitu berkenaan kes Mona Fendi. Okey, jom kita saksikan. Jadi, kes Mona Fendi sebenarnya merupakan antara sejarah hitam yang pernah berlaku di Malaysia pada tahun 1993. Okey, pertama sekali saya akan ceritakan tentang latar belakang dia dululah. Okey, dalam kes ni ada 3 suspek dan seorang mangsa. Siapa 3 suspek tu? Okey, yang pertama adalah dikenali sebagai Juraimi Hassan. Juraimi Hassan ni kalau dalam court, dalam mahkamah, dia dikenali sebagai OKT yang pertama. OKT tu apa pula? OKT tu adalah orang kena tuduh yang pertama. Okey. Kemudian orang yang kedua adalah Muhammad Afandi Abdul Rahman. Muhammad Afandi ni dia merupakan OKT yang kedua di dalam mahkamah. Dan yang ketiga adalah Maznah binti Ismail, ataupun nama popular dia adalah sebagai Mona, merupakan OKT yang ketiga. Okey, Juraimi Hassan dia sebenarnya merupakan pembantu kepada Afandi dan juga Mona. Okey, Afandi ni pula merupakan suami kepada Mona. Nampak dia punya kaitan di situ. Mona ni pula merupakan seorang bekas penyanyi dekat Malaysia ni sebenarnya. Tapi ialah sebabkan dia penyanyi tapi dia dah tak terkenal. Dia mula mengubah kerjaya dia, career dia, daripada seorang penyanyi menjadi seorang dukun, ataupun dikenali sebagai bohong. Dia jadikan namanya Mona Fendi sebab gabungan antara nama dia, Mona, dan juga suami dia. Bila jadi bohong ni, dia jadi antara bohong yang terkenal di golongan artis, di golongan orang-orang yang ternama. Okey, jadi dalam kes ni mangsanya dikenali ataupun bernama sebagai Datuk Idris, ataupun lebih dikenali lah sebagai Muhammad Mazlan Idris. Okey, Datuk Mazlan ni sebenarnya merupakan bekas adun talam, iaitu UMNO Pahang. Okey, dia ni ahli dun dah senang kata. Okay, pada tanggal 18 Julai tahun 1993 terdapat satu laporan daripada ahli keluarga, daripada ahli dewan yang mengatakan Datuk Mazlan ni dah hilang seminggu. Seminggu tu lama je. Okey, kemudian bila mereka dah perasan kehilangan tu, jadi daripada orang-orang DUN sendirilah, diorang macam pelik, macam kenapa kenapa macam tiba-tiba Datuk Mazlan ni tak masuk dalam dewan, tak hadiri kan, dah tak hadirkan diri dalam dewan. Jadi kat situ orang-orang sekeliling mula pelik. Jadi dia dah pelik, semua dah macam cari tak jumpa. Jadi diorang mulalah buat laporan tentang kehilangan Datuk Mazlan. Terjadinya kehilangan seorang ahli dun kan, seorang adun batu talam. Dia mula jadi cerita yang viral. Maksudnya cerita yang besar, cerita yang tersebar dekat semua orang. Okey, sebab apa? Sebab kehilangan dia ni adalah berlaku selepas dia keluarkan duit 300,000 daripada beberapa buah bank. Satu bank je tau. Okey, maksudnya contohlah satu bank Islam, bank CMB, bank Hong Leong. Maksudnya dia keluarkan duit 300,000 tu dalam bank yang berbeza-beza. Kemudian total amount yang dikeluarkan adalah sebanyak RM300,000. Banyak tu. Tidak lama lepas itu, Juraimi telah pun ditahan disebabkan oleh menagih dadah, dan disebabkan penahanan inilah sebenarnya merupakan salah satu titik poin penemuan Datuk Mazlan itu sebenarnya. Jadi telah di soal siasat, maka Juraimi ini telah diminta untuk menunjukkan rumah di kawasan Uludung, Rawak Pahang, dan setelah polis pergi dan melakukan siasatan di rumah tersebut, telah menemui pita-pita rakaman, gambar-gambar, keratan akhbar dan juga saham milik Datuk Mazlan. Jadi nampak tak di sini apa perkaitan di antara semua ni. Jadi polis pun telah melakukan siasatan secara terperinci terhadap Juraimi dan akhirnya telah membuahkan hasil yang mana penemuan Mona dan juga Afandi di kawasan rumah berdekatan dengan Wangsa Maju di Kuala Lumpur. Jadi, kes ini telah tersebar dengan meluas dengan sangat cepat disebabkan oleh rumah di Uludung itu merupakan rumah bagi pasangan bomoh Mona dan juga Afandi, dan kebetulan Juraimi merupakan orang kanan bagi pasangan bomoh tersebut. Okey, kes ini kan terus mendapat liputan yang sangat besar sebab melibatkan 76 orang saksi, dan perbicaraan ini telah mengambil masa sangat lama, selama 69 hari. Dan kes ini macam-macamlah proses berlaku dengan keadaan turun naik mahkamah kan. Dan yang penting di sini, Mona Fendi sentiasa apabila kes perbicaraan ini berlaku,
Mona Fandey sentiasa dalam keadaan berpakaian emas, cantik, sentiasa tersenyum, macam tak mengganggu langsung emosi Mona Fandey tersebut. Jadi selepas selesai pembicaraan tersebut, tiba-tiba Juraimi telah mengaku bahawa beliau telah pun menetap Datuk Mazlan. Dan akhirnya, pada 22 Julai, polis telah menjumpai jasad Datuk Mazlan yang mana mayat beliau telah pun dikerat sebanyak 18 kali. Allahu Akbar. Sebagaimana yang anda lihat, mayat Datuk Mazlan telah pun dikerat secara zalim sebanyak 18 kali tanpa sedikit pun perasaan ihsan terhadap beliau. Masya Allah, macam mana mereka boleh tergambar untuk melakukan perkara terkutuk? Mereka bukan sahaja mengerat mayat tersebut, tetapi mereka telah menanam mayat tersebut di dalam sebuah lubang dan akhirnya telah disingit di belakang rumah berdekatan dengan stor rumah Mona dan juga Athena. Seterusnya, dengan berakhirnya penemuan jasad Datuk Mazlan tersebut, akhirnya Juraimi telah pun mengaku dan telah menceritakan semula kronologi apa sebenarnya telah berlaku pada Datuk Mazlan daripada awal sehingga akhir beliau telah ditamatkan riwayatnya. Okey, kemudian pada 2 Julai pada jam 10 malam, Datuk Mazlan telah datang ke rumah pasangan bomoh ni, iaitu rumah Mona dan juga Afandi, dengan tujuan untuk memperkukuhkan lagi kerjaya dia sebagai ahli politik. Jadi sampai je Datuk Mazlan ni dekat rumah pasangan ni, pasangan ni telah meminta Datuk Mazlan untuk masuk ke dalam bilik air dulu untuk menyalin pakaian. Waktu tu Afandi telah masuk ke dalam bilik untuk meletakkan bantal. Jadi keluar je Datuk Mazlan ni daripada bilik air. Pasangan ni minta untuk Datuk Mazlan baring. Waktu tu Mona telah duduk di bahagian atas kepala Datuk Mazlan dengan meletakkan bunga dekat atas dahi dia. Kemudian pasangan ni cakap dekat Datuk Mazlan, sabarlah, kejap lagi duit ni akan jatuh dari langit. Kemudian Afandi dia telah bercakap dengan Juraimi. Dia telah menggelarkan Juraimi ni sebagai Rong. Jadi dia cakap, Rong, letak dia tepat, jangan salah tempat. Kalau tidak, habislah. Kemudian Juraimi ni pun menetap kepala Datuk Mazlan selepas mendapat arahan daripada Afandi. Menurut penerangan daripada Juraimi, dia telah menetap kepala Datuk Mazlan sebanyak 3 kali baru putus. Kemudian dia juga telah memotong sendi sebanyak 18 bahagian dan dia juga telah melapah kulit serta daging Datuk Mazlan. Kemudian tulang-tulang dan juga daging tu dia telah masukkan ke dalam besen dan dicurahkan ke dalam stor rumah yang digali lubang dalam tempoh sebulan yang lalu. Kemudian lubang tu kedalamannya sedalam 1.8 meter. Kemudian pada keesokan harinya, Juraimi telah menyimen lubang-lubang yang dia telah masukkan daging dan juga tulang tu. Jadi ini bermakna perancangan pembunuhan ni sangat hebat sebab perancangan ni telah dirancang sebulan yang lalu, seperti mengasah pisau dan juga menggali lubang. Selepas daripada itu, pasangan ni telah melarikan diri ke sebuah hotel dekat Kuala Lumpur. Selepas siasatan polis telah menjumpai pasangan ni dekat sebuah hotel. Dengan siasatan juga telah mendapati pasangan ni telah membeli sebuah kereta Mercedes yang berharga RM160,000 termasuk handphone, barang kemas dan juga pembedahan plastik terhadap Mona. Jadi polis ni telah menemui pasangan ni melalui individu yang telah menjual kereta tersebut kepada Mona, kereta Mercedes tersebut. Jadi individu tu jugalah merupakan saksi kepada perbicaraan kes Mona Fandey ni. Jadi total iaitu jumlah kesemua yang telah digunakan duit oleh Mona Fandey ni untuk membeli barang-barang tersebut sebanyak RM300,000. Sama jumlahnya dengan wang yang Datuk Mazlan telah keluarkan daripada bank-bank yang pernah dikeluarkan duit. Jadi pasangan ni pun telah ditahan di penjara Budu dan pasangan ni telah memberi upah kepada Juraimi sebanyak RM180 sahaja. Kalau ikut pada zaman sekarang, 180 tu macam sikit, tapi pada waktu tersebut sangat banyak.
Ada saksi yang mengatakan bahawa pasangannya telah meminta Datuk Mazlan untuk menubuhkan syarikat dan memindahkan geran tanah milik Datuk Mazlan ni kepada mereka. Pendakwa raya ni banyak mendakwa bahawa motif pembunuhan Mona Fendi ni sebenarnya adalah kerana motif wang ataupun motif harta. Peguam kepada Juraimi ni menyatakan bahawa Juraimi ni dia dalam keadaan yang tak sedar ketika dia melakukan pembunuhan tersebut. Apa yang dikeluarkan tu memang tak boleh diterima pakai sebenarnya, sebab dalam mahkamah ni kalau benda yang berkaitan dengan ilmu-ilmu hitam ni sebenarnya tak boleh diterima pakai. Tapi kalau daripada perbuatan jenayah, perkara tersebut sebenarnya ada kaitan dengan ilmu hitam. Memang ada berlakunya penggunaan ilmu hitam ni. Berlakunya digunakan ilmu hitam ni untuk melakukan jenayah. Ini disebabkan oleh ketamakan manusia, wang ringgit dan sebagainya. Jadi membolehkan beliau mengambil tindakan sebegitu. Keputusan akhir ini mereka dikenakan hukuman gantung sampai mati. Kes Mona Fendi ni merupakan kes yang terakhir yang ada kaitan dengan juri awam. Okey, juri awam ni macam mana? Okey, saya ambil kisah daripada satu kisah Korea di mana dalam kisah tersebut berkaitan dengan orang awam iaitu orang biasa, di mana mereka ni mempunyai latar belakang yang berbeza, yang mana ada yang kerja sebagai tukang selun, ada yang kerja sebagai pembangkit kereta dan sebagainya. Tapi mereka ni merupakan juri awam dan kiranya keputusan tu bukan daripada hakim tapi daripada mereka. Jadi dalam kes Mona Fendi ni yang menjatuhkan hukuman gantung itu adalah daripada juri awam tu sendiri dan bukan daripada hakim mahkamah tinggi tersebut. Marginnya adalah 7-0, maksudnya majoriti mereka ni nak tiga tertuduh tadi dikenakan hukuman gantung sampai mati. Dan pada tahun 9 Februari 1995 iaitu mahkamah telah memutuskan untuk mereka dikenakan hukuman gantung sampai mati, dan pada 2 November tahun 2001 iaitu pada pukul 5.59 mereka telah digantung serentak di penjara Kudu dan telah disemadikan. Dalam tempoh daripada tahun 1995 hingga 1998, iaitu dalam tempoh 5 tahun tu terdapat banyak version cerita lah. Ada yang mengatakan bahawa Mona ni dia merayau pada waktu malam, ada yang kata sebegitu, ada yang kata sebegini, tapi wallahu alam. Kita tak dapat lagi nak cerita secara detail pasal benda tu. Ada juga version yang mengatakan semasa disemadikan tu Mona ni berbau harum dan dalam keadaan tersenyum. Wallahu alam. Dia banyak version, so saya tak dapat nak huraikan mana satu yang fakta dan mana satu yang mitos. Sebab dalam tempoh 5 tahun tu macam-macam boleh jadi. Allahu akbar. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya macam sedih sebenarnya. Sepanjang daripada tempoh penahanan tu, mereka ada tempoh melawat. Dalam tempoh 8 jam tu, hanya satu lawatan sahaja yang dibenarkan. Mona dan juga pasangan dia ni banyak nasihat kepada anak-anaknya supaya terus berterusan melakukan kebaikan untuk terus menjadi orang yang baik. Hukuman gantung mereka ni telah disaksikan oleh pegawai penjara. Doktor penjara itu sendiri dikatakan mereka waktu berjalan ke hukuman gantung tu mereka dalam keadaan yang sangat tenang, senyum, tak rasa apa-apa, dan sebelum digantung tu dikatakan bahawa Mona pernah bercakap, aku tak akan mati. Tak tahu apa yang dimaksudkan dengan aku tak akan mati tu. Wallahu alam. Kes Mona Fendi ni yang paling menyedihkan adalah bila mana ahli keluarga Datuk Mazlan ni sendiri yang telah sesi pengecaman mayat kepada mayat Datuk Mazlan ni adalah dengan cara yang agak berbeza, iaitu setiap daripada anggota tersebut, yakni anggota badan yang dikerak 18 tu,
setiap satu tu betul ke ni kepala Datuk Mazlan, betul ke ni tangan Datuk Mazlan, kena ke ini ke kaki Datuk Mazlan. Banyak version juga. Pada malam tersebut telah berlaku pemujaan terhadap Datuk Mazlan yang membawa kepada pembunuhan lah sebenarnya. Itu yang macam saya cakap, dia banyak version sebenarnya cerita ni. Kalau kita rasa macam selagi version tu yang kalau membawa kepada pengajaran yang amat penting, teruskan. Ya Allah, sedih sebenarnya sebab na'udzubillah min zalik. Tapi setiap satu anggota badan tu dia terpisah. Itu adalah benda yang paling memerikkan dan menyedihkan lah bagi saya sepanjang daripada kes ini. Itu agak menyedihkan lah bagi saya. Saya tak tahu korang macam mana, part mana. Korang boleh teruskan komen kat bawah ni. Jadi orang lain pun boleh dengar, orang lain pun boleh tahu, orang lain pun boleh share lagi cerita ni. Jadi sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua kerana sudi mendengar, dan juga kami ingin memohon maaf salah dan silap sepanjang kami berkongsi cerita ini. Diharapkan agar ustaz dan juga sahabat-sahabat seronok dan faham akan keterangan-keterangan yang ingin kami sampaikan. Sekian, itu saja. Wallahu alam.